story itu terbaik lah. Betul. Ya, saya teringat tu bila Ustaz sebut pasal tenang dulu. Education ni satu proses. Allah lah yang menjaga kamu. kalau boleh jangan berputus asa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali dalam Sembang Santai Akademi PRBQ. Okey, tuan-puan semua, terima kasihlah banyak-banyak kan. Sebelum kita mulakan tu, saya nak ucapkan terima kasih kepada tuan-puan semua sebab sentiasa menonton podcast kami daripada episod musim yang pertama tu, daripada episod 1 sampai episod 12 dan juga sehingga yang terkini lah, iaitu musim kedua episod keempat. Okey, jadi untuk podcast kali ni, kita punya topik ni kita bagi santai lagi sikit lah. Macam minggu lepas tu dia berkenaan tentang sekejap saya tengok balik. Saya pun dah lupa dah. Kan? Tu pasal self-care. Pasal sabar. Self-care. Self-care, betul-betul. Minggu lepas pasal self-care. So kali ni kita dia nak kata hubung berkait dengan self-care tu adalah juga sikit kot. Tapi yang ni kita nak lebih kepada macam tajuk dia tu benda yang perkara yang kadang-kadang kita tak perasan tau. Kita macam terlari fokus dia. Kan? Jadi pada tajuk kali ni, podcastnya tajuknya ialah fokus pada matlamat akhirat, dunia pun kita dapat. Macam tu. Kan? InsyaAllah. Jadi untuk podcast kali ni kita akan bincangkan satu topik bila orang kata pasal akhirat ni kan. Mungkin ada setengah orang dia memahami masuk akhirat ni dah mati nanti macam dah benda yang bila kita dah mati tu baru benda tu terjadi kan. Tapi macam mana kita nak bercerita, orang kata macam kadang-kadang biasa ustaz-ustaz, ustazah kan, ulama sentiasa memperingat kita supaya sentiasa perbaiki niat kan, betulkan matlamat kita kan. Terutamanya kita sebagai orang Islam ni, kita berbeza sikit sebab kita ada macam alam barzah, lepas tu hari kebangkitan kan. Jadi semua tu adalah satu perkara yang kita nak hadap tu mesti ada persediaan kan, betul tak? Jadi kadang-kadang ada ustaz pesan jangan lupa akhirat kan. Selalu diingatkan. Even kalau mak ayah kita pun ada juga ingatkan benda macam tu kan. Jangan lupa akhirat, kena ingat kan. Jadi bila kita sebut pasal akhirat kan, kadang-kadang kita sentiasa macam, saya pun tak tahu macam mana nak cakap tapi kadang-kadang kita dalam kesibukan dunia ni kan, ada waktu tu kita mula-mula akan ingat, tapi nanti kan lama-lama kita macam dia hanyut sekejap macam tu kan. Hanyut. Mungkin kadang-kadang benda tu orang kata bila dunia ni penuh dengan ujian kan. Betul. Jadi dia kadang-kadang tu ada setengah benda tu kita tak sengaja kan. Cuma macam lama-lama disengajakan. Lama-lama kan. Kalau dah terlalu kadang-kadang kita tak perasan kita dah hanyut kan. Lama-lama kita macam lupa tu kan. Balik. Jadi untuk podcast kali ni kan, mungkin kita boleh buat bicara tentang macam mana kita nak macam patah balik kan. Ataupun kita nak bagi kita punya orang kata mindset tu kan, apa je yang kita buat tu mesti ingat akhirat tu. Macam tu contohnya. Jadi mungkin kita boleh mulakan bincangan macam contoh macam mungkin Nazmi ataupun Ustaz Ghaffar lah kan, boleh kongsikan. Okey, kadang-kadang mungkin kita ni maklumlah, kadang-kadang kita tak kisahlah dalam apa tugasan sekalipun kita buat tu mestilah dengan niat yang betul kan. Betul. Cuma mungkin maklumlah ujian bekerja ni kan, bila buat benda yang sama repetition ni lama-lama jadi dia macam kita tak minta bosan tu datang, tapi kalau lalu nanti lama-lama dia macam penat, bosan kan. Jadi macam mana, macam mungkin Ustaz ataupun Nazmi boleh kongsi lah macam mana kita nak maintain kan, terutamanya bila kita satu pekerjaan tu kalau boleh kita nak jadikan dia macam satu ibadah kan. Terutamanya kalau Islam kelebihan kita kat situ. Betul kan. Kalau niat betul, kita buat betul sungguh-sungguh kan, dapatlah pahala kat situ. Jadi mungkin siapa nak mula dulu? Nazmi. Boleh. Nazmi juga. Boleh lah. Okay. Ada. Jadi mungkin Nazmi boleh kongsi lah macam mana. Mungkin contoh macam Nazmi kan, kadang-kadang terutamanya kita macam Nazmi kan bahagian contoh macam Nazmi kena buat faham belajar, reka design kan. Benda tu bukan satu benda yang mudah lah. Betul. Kan? Dia kalau hari-hari adab tu kan, lepas tu tetap masa macam 5-6 jam, penat ke kan.
Jadi macam mana kalau Nazmi nak maintain? Sebab kadang-kadang mungkin ada time Nazmi buat kan, ada benda mungkin benda tu kecil je, tapi dia boleh bawa macam frustration. Oi, susah tu benda lah ni, macam tu kan. Mungkin Nazmi boleh kongsi macam mana Nazmi nak kekal kan. Sebab benda tu ialah satu ni kan, satu pekerjaan juga kan. Tu Nazmi kongsi. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Akhirat ni yang kita tahu adalah satu tempat kita akan stay selamanya. Betul. And then cara kita nak capai goals kita as Muslim atau semua orang lah kan, mesti nak masuk syurga. Betul. And then cara nak masuk syurga lah, Allah cakap taat kepada Allah dan mengabdikan diri kepada Allah. Tak? And then dunia dengan akhirat ni, dia adalah dua spektrum yang berbeza. Dunia ni adalah simbolik kepada kita punya jasad ataupun kita punya logik. Contohnya dunia ni kalau kita nak kereta, kita mestilah kena cari duit. Nak cari duit mestilah kena kerja. Betul. Kerja penat, makan, baru dapat tenaga. Nampak semua logik je kan. Dan akhirat spektrum dia lebih kepada rohani. Ataupun apa? Tengok nota. Okay. Ataupun iman lah kan. Okay. Lebih kepada kita, kalau kita nak cari ketenangan, kita nak cari apa-apa yang refreshing kita punya mind, kita banyak, kita mesti kena cari Tuhan. Cari Tuhan adalah solat, zikir dan lain-lain lah. Tapi antara dua spektrum ni, dunia dan akhirat ni, dia ada dia punya intersection dia. Maksudnya yang saling menyilang saling menyilang dia. Tadi yang Hafiz cakap tadi, dunia beri kepada akhirat, iaitu niat lah. Apa-apa yang kita buat ni adalah apa-apa sahaja yang kita buat baik ataupun yang tidak melanggar syarak ni, selagi mana kita niat kepada Allah, yang kita buat baik ni kerana Allah, dia akan memberi. Tadi beri dunia kita buat tadi kita kerja tu, dia akan memberi juga manis-manis untuk akhirat. Dan apa yang akhirat bantu kita untuk jalani kat dunia ni adalah daripada segi kita punya moral. Maksudnya panduan lah. Yang tadi kalau contohnya lah kita ambil paling senang, Tuhan suruh kita berpuasa. Kita nak jaga kesihatan, kenapa Tuhan selain daripada kita nak ingat orang susah kan, macam mana dia susah tak boleh makan, tapi Tuhan suruh kita puasa, antara benefit dia adalah diet. Kita diri sendiri tu kita dah bagi, Tuhan dah ajar kita jaga kesihatan kita. Bila buka puasa tak boleh makan banyak. Kan? Betul. Ada daripada Quran lagi macam-macam lah Allah cerita kan. Contohnya macam dulu kita cerita pasal sabar. Macam kita nak jalani hidup kita ni, kalau tidak kan, kalau kita tak rasa sabar tu kan macam-macam kan. Kita stres lah apalah kan. Dengan sabar tu lah Tuhan ajar supaya kita dapat jalani hidup kita ni bermoral. So itulah bagi saya ada bagi saya ada tu lah keseimbangan lah antara dunia dengan akhirat tu. Kalau kita nak jalani hidup dunia, kita juga bila kita niat dengan baik, kita abdikan diri kita beribadah dengan niat beribadah kepada Tuhan, kita dapat juga something untuk saham akhirat. Dan tadilah bila dunia pula, kalau kita ada guidance kita tu, supaya kita jalani hidup kita ni, ada pembimbing dia supaya kita tak lari. Tu yang bila kita ikut Quran, apa yang Tuhan ajar, tu lah yang kita hidup di dunia ni. Itulah tak sibuk kita. Kalau kita sibuk pun kita boleh aware, ada masa untuk ibadah kan. So nak cerita pasal sekarang zaman sibuk ni kan, bagi saya punca paling senang lah kita sibuk adalah distraction. Betul. Sebab tadi Hafiz cerita macam saya kan, buat kerja banyak. Lama-lama kita lupa sebabkan kerja tu boleh jadi distraction. Awalnya sebagai ibadah, tapi lama dia distraction. Menarik ke tu? Tak pernah terfikir pula kan, macam ni kerja boleh jadi distraction. Betul, boleh. Okay. Sebab kan kita terlampau fokus sampai kita lupa nak solat. Kita lupa nak ingat kepada Allah kan. Awal dari mana niat? Ya Allah, aku kerja ni aku nak cari duit bagi anak makan, supaya apa-apa yang aku kerja halal ni memang untuk Allah lah. Kan? Macam saya kerja buat buku semua ni, memang
saham akhirat lah kan. Tapi lama-lama dia jadi bukan saham, saham lah. Saham lah, saham. Seleweng lah. Daripada nak buat macam saya buat buku ikrok ke apa kan. Bagus lah. Buat apa, letak ayat Quran semua. Tapi lama-lama tinggal solat. Faham. Dia dah lari dah. So itu Allah sebenarnya ada bagi teguran kat kita lah dalam surah bagi saya ayat ni dia teguran untuk para sahabat lah, tapi dia bagus untuk kita lah. Itu antara tips untuk kita lari sedikit daripada distraction ni lah. Saya baca. Okey. Salah kan? Okey. Sila. Ayat dia, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak menghadap dan bertanyakan kepada Rasulullah, maka hendaklah kamu bersedekah sebelum kamu menghadapnya. Itu adalah lebih baik bagi kamu dan lebih bersih. Kat sini, sebelum Allah tegur pada para sahabat, sebelum kamu nak jumpa Rasulullah, itu benda yang baik lah kan. Tapi kamu sedekah dulu. Maksudnya, sebelum apa-apa kita buat benda baik, macam tadi saya buat kerja, benda baik, easy apa kan. Tapi kamu buat baik dulu sekarang. Apa yang kamu ada tu kamu bagi dulu. Faham tak tadi kan? Kita nak jumpa kepada Rasulullah, kita sedekah dulu. Kita buat baik dulu, barulah kita buat kerja dulu. Barulah kita, maksudnya dalam kebizian kita tu, kesibukan kita tu, nak elakkan ketergangguan tadi tu, adalah dengan buat baik apa yang kita ada dulu. Contohnya, ada masa sedikit, kita bagi kita berzikir sekejap. Supaya kita ingat dulu. Macam dia remembrance atau macam awareness tu. Okay. Macam tadi kan, sebelum kita apa-apa kita buat baik tu, sebelum macam tadi jumpa Rasulullah, memang nak buat baik. Tapi kita bersedekah kan. Maksudnya apa yang kita ada tu kita bagi dulu dekat orang. Apa yang kita ada sekarang ni kita buat amalan dulu. Kita starting for start dengan buat amalan dulu. Barulah kita buat. Barulah kita selalu aware. Faham. Tapi itulah macam bila Nazmi cakap pekerjaan tu suatu distraction tu kejut kan. Tapi Nazmi terangkan tu dia jadi macam satu apa yang menarik sebab yelah tak pernah terfikir pula satu pekerjaan tu boleh jadi distraction. Betul. Tapi bila Nazmi sebut dengan aspek lain macam sampai boleh buat kita betul lah macam melewatkan solat contohnya kan. Kita kalau boleh kita semua tak nak lewatkan solat. Cuma disebabkan pekerjaan tu kadang-kadang kita terleka. Betul. Itu yang jadi distraction tu. Tak kisahlah apa-apa benda pun. Makan ke, bawa kereta ke apa ke. Dia ada juga rosah yang Allah bagi kan. Betul, ada kemudahan dia. Tapi kalau selagi masa kita boleh kontrol tu, kita cuba. Betul, selagi kita boleh rancang dengan baik lah. Itu yang kita kena beringat tu lah yang tadi tu kan. Sebelum apa-apa kita buat, kita try buat benda baik yang apa yang kita boleh buat dulu. Kalau macam Nazmi kalau sebelum buat design ada buat apa-apa ke? Macam saya kadang-kadang buat design ni saya dengar zikir lah. Tapi betul. Zikir lah. Dia bukan apa. Bila cuba bayangkan dengar zikir berbanding dengan lagu kan. Betul? Boleh je dengan lagu kan. Jadi bila buat kerja dengan zikir ni dia yelah bila kita dengar zikir takkanlah kita tak ingat kan. Macam masa berlalu tu saya apa ni, insya-Allah lah bagi saya Allah akan tolong juga bagi masa tu. Betul. Boleh je apa-apa tapi macam tadilah. Sebelum buat tu niat dan try untuk buat baik apa yang kita boleh buat dulu lah. Betul. Tapi bila Nazmi sentuh pasal zikir tu kan, macam banding dengan muzik kan. Sebenarnya saya pun dah lama bukan berpuasa lah. Maksudnya berhenti lah daripada mendengar muzik kan. Tapi kalau yang iklan tu tak boleh nak alang kan. Kita boleh tekan butang skip ke. Kalau ada butang skip lah kan. Kalau ada kena hadap kan. Tapi bila kita macam kurang dengar muzik tu memang betul. Dia macam kadang-kadang kita akan rasa macam masa tu banyak pula. Betul. Dia macam ada kelapangan tu berbeza. Kan? Dia macam mungkin yelah kita tak adalah nak kata muzik tu apa. Yelah kalau terlalu mengasyikkan tu itu yang membawa kepada kelalaian lah. Cuma kadang-kadang bila kita kurang dengar tu dia macam tak berapa hiruk pikuk. Tak ada chaos kan. Macam kurang relax kan. Kadang-kadang tu lah macam saya buat kerja bunyi kipas kan. Cecok. Bunyi kipas kan.
Nak kata macam bunyi muzik pun tak tegak tapi Ya tu. bunyi persekitaran kan. Tapi memang betul lah kalau macam bila start kerja tu kita tak mulakan dengan muzik apa, dia punya cara kita approach kerja tu dia lebih clear Fokus, kan, dia clarity Tak dia. pun macam saya, selain pada saya dengar zikir, saya juga dengar podcast ke apa-apa ke yang macam membantu. Tapi boleh juga ada jadi distraction. Tapi kalau macam saya nak fokus betul-betul buat macam okay, I need to spend time 30 minutes or 40 minutes straight untuk siapkan benda ni. Memang saya akan dengar zikir ataupun macam bunyi-bunyi hujan ke, bunyi-bunyi alam macam white noise lah. White noise ke, supaya saya lagi fokus. Saya tak nak macam dia mengganggu fokus saya kat situ dan fokus pada saya peka kepada masa saya. Faham. Tu lah. Okay, untuk tuan-puan semua yang bila kami sebut pasal white noise ni, dia macam lebih kepada bunyi persekitaran juga. Dia macam bunyi alam. Bunyi alam. Bunyi kadang-kadang dekat YouTube kan ada macam bunyi apa, orang nak tidur bunyi hujan kan. Bunyi hujan dengan petir lah. Apa, bunyi air terjun lah, bunyi sungai kan, bunyi burung-burung macam tu lah biasanya. Itu white noise lah. Biasanya kalau orang tak boleh tidur, kadang-kadang dia orang pakai ni lah. Ada setengah orang dia akan pakai actually sekarang pun banyak zikir yang letak white noise lah. Macam dia tu kan. Betul tak? Dengan bunyi hujan, bunyi burung-burung. Faham. Dia nak bagi ada ambience bunyi orang tembak burung. Betul. Okay, kita beralih kepada Ustaz Gafar pula. Kalau Ustaz Gafar rasa macam mana? Macam tadi kan kita sebut pasal niat, lepas tu macam mana kita nak kembali semula, patah balik ataupun nak kuatkan supaya kita tak, yelah, akhirat tu sentiasa kita usaha jadikan dia nombor satu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tengah sikit. Kena rapat sikit. Menarik cerita Nazmi. Kalau nak nyandor boleh je, tapi Ustaz sedap. atas sikit kot. Dia dah atas dia. Macam ni. Macam tu. Pusing macam tu. Senang sikit, saya nak tunduk sikit. Tinggikan je lah. Sekejap Okay. So okay. Basically memang kita ni hidup memang dalam kita punya rukun kehidupan kita kan. Memang satu daripadanya rukun iman tu ialah kita percaya pada hari akhirat lah. Itu kemuncak dia sebenarnya. Puncak sebab tu selalunya kalau kita tengok dalam Al-Quran pun dia cerita tentang ibadah. Akhirnya akhirat tu yang dia punya tujuan, keyakinan kita lah, tujuan kita kan. Sebab kalau kita tengok dalam Al-Quran pun cerita tentang kaum-kaum terdahulu pun, mereka memang bila sebut tentang hari kebangkitan dan hari kiamat ni, memang itu perkara yang dia akan berbalah lah. Dia mensoalkan. Dia mensoalkan macam tak percaya. Tidak ada yang macam bila letakkanlah nenek moyang kita dah jadi tulang berulang macam tu kan, berapa ribu tahun tinggal. Dia boleh bangkit kembali pula. Kembali kan. Dia persoalkan pada tengok pada ayat apa, semua kisah Nabi tu ada pasal benda tu. Tapi Allah memang menekankan tentang bahawa kita ada kehidupan kita kan, fasa kehidupan kita selepas kehidupan dunia ni bermula daripada alam rahim kita semua kan. Alam barzah, alam kehidupan, dan kita akan mesti sampai ke alam akhirat. Jadi cerita tu memang cerita yang gaib, cerita yang benda yang tak boleh kita nak. Betul, di luar batasan. Sebab tu kita kena percaya. Keimanan je yang akan boleh mengikat benda ni kan. Maknanya kepercayaan kita, belief system kita. Jadi untuk capai benda tu sebenarnya kalau dalam kehidupan ni kita mesti macam Nazmi cakap tadi, niat. Yang pertamanya niat. Niat ni semua orang ada niat. Betul Kan? Sebab tu hadis pertama pun innama a'malu biniat. Mana semua orang ni buat kerja kerja orang tak betul je lah. Dia tak ada niat. Kita keluar rumah macam mana pun mesti ada niat. Kita nak pergi sini ke, nak buat ini, nak buat betul ini. Dia akan terdetik. Tapi cuma niat itu adakah kita sandarkan pada Allah? Kadang kita ada niat nak buat ni, nak buat, tapi kita tak buat benda tu kerana Allah.
Atau kita pun niat tapi kita tak ada meletakkan kerana Allah tu. Kan? Sebab kalau kita tengok dalam hadis tu pun tentang hijrah kan. Maknanya kalau kita niat kerana tu kita akan dapat benda tu. Tapi kalau kita niat kerana hijrah tu, niatnya kerana perempuan, dia akan dapat apa yang dia nak. Apa yang dia niat. Tapi kalau niat kerana Allah, Allah akan balas apa yang dia buat tu, kebaikan dan sebagainya kan. Mana balasan kan. Jadi niat kita tu mesti ada sandaran pada Allah. Itu barulah dia akan menjadi ibadah. Dan ada nilainya di akhirat nanti. Walaupun kita buat baik macam mana pun, tapi kalau tak diniatkan kerana Allah, dia akan jadi sia-sia je. Dalam Quran pun sebut tentang perkara tersebut macam apa? Ibaratnya macam debu yang berterbangan je. Kan? Kita tengok tak ada apa kita buat. Walaupun ada kebaikan kan. Maknanya dia mesti asal itu iman. Iman tu barulah kita akan niat dengan betul kerana Allah. Jadi bila kita buat apa pun, ibadah khusus tentunya kan. Maknanya ibadah-ibadah perkara-perkara yang kita lakukan macam tadi, walaupun dia tengah buat buku ke apa-apa, tapi kita ada niat betul kerana Allah, dia akan dapat pahala tu. Gandaan pahala tu kan. Maknanya kalau kita dengar zikir, kita buat tu kerana Allah, dia mesti dapat balasan pahala di sisi Allah. Sebaliknya kalau kita tak ada niat apa-apa, ataupun kita sia-siakan aja, dia tak akan jadi apa-apa lah. Kosong lah. Terutamanya kita buat benda-benda yang buat hidup ni, banyak yang kita buat ni perkara yang harus. Contohnya macam kita berjoging, kita makan, itu benda yang harus lah. Betul. Kan? Maknanya kalau kita nak jadikan benda tu jadi amalan, ada nilai di sisi Allah, mesti ada niat. Sebab tu bila kita makan, kita baca bismillah. Apa-apa pun kita mulakan dengan bismillah kan. Kita puji Allah. Makna ada nilai apa kata, kebergantungan kan. Sebab tu bismillah tu dimula dengan ba, bi tu dengan. Makna kalau kita buat kerja bismillah, aku tengah buat macam kita tengah podcast ni, kita baca bismillah tu maknanya kita niatkan kita buat tu dengan nama Allah. Sebab tu bismillah tu dia ada keberkatan. Kalau kan ada hadis menyebut kalau kita tak baca bismillah, kita terputus daripada keberkatan kan. Jadi benda tu yang mesti menjadi tunggak kepada kehidupan kita. Kadang kita benda tu dia, macam Hafiz cakap tadi kan, kenapa kita mudah terpisah ataupun terlalai dengan benda ni, sebab kita tak ada satu pegangan yang jelas tentang perkara ni. Jadi kita macam niat, kita tak nampak benda ni apa dia kaitan kan dengan akhirat tu. Jadi kadang-kadang kita tak melakukan benda yang proses macam dia punya proses SOP dia lah kan, yang tu, macam ibadah. Sebab tu ibadah khusus dia ada dia punya tata tertib dia kan. Mana rukun dia tu. Mana kalau kita solat, kita mula dengan kita takbiratul ihram. Mana dia ada dia punya rukun dan akhir tu tertib. Jadi dalam kehidupan kita mesti translate benda tu kepada perkara-perkara tu. Mana kita nak buat apa-apa, dia mesti ada mula dengan kita baca bismillah, niat buat kerana Allah, membesarkan Allah. Jadi barulah benda yang berikutnya kita akan menjaga dia punya kalau macam dalam pekerjaan, kita ada sela waktu kita akan dipanggil Allah untuk kita bersolat. Kan? Kalau dalam ibadah lain, dalam bulanan, maknanya ibadah puasa. Jadi kita akan dapat mengikat kehidupan kita tu dengan sentiasa. Sebenarnya kita nak capai itulah matlamat akhirat tadi. Kan? Jadi sebab tu barulah kita akan boleh macam tadi Nazmi cakap, kita boleh sedar dengan kalau kita ada distraction yang boleh membuatkan kita terlalai. Sebab dalam manusia tu memang akan sentiasa ada. Maksudnya kita ada nafsu, kita ada syaitan yang akan sentiasa nak menghasut dan sebagainya. Jadi bila kita ada panduan tu, kita kan kalau kita silap macam mana, kita cakap astagfirullah, kita ada benda yang untuk bawa kita kembali on track balik lah. Jadi yang tu yang penting, maknanya nilai kita di sisi Allah tu ialah niat kita mesti ada kerana Allah.
Sebab dalam surah Al-Kahfi kalau tak silap ada surah ayat terakhir sebelum ayat penutup ayat 10 terakhir ayat surah Al-Kahfi kan. Kan ada Allah cerita tentang orang yang dia bersangka dia dah buat baik semua lah. Tapi akhirnya kerana Allah tidak buat kerana Allah, dia hanyalah sia-sia je. Kan. Jadi yang tu maknanya dia bukan tertakluk pada orang yang kafir je. Orang yang kafir dah tentulah kan, maknanya apa kebaikan yang dia buat kalau tak ada dengan mentauhidkan Allah, tak dapat apa-apa lah. Tapi kita pun kalau kita tak ada niat kerana tu, maknanya tak ada nilai di sisi Allah apa yang kita buat. Jadi kalau kita faham benda tu, kalau apa kehidupan kita, kita mesti sandarannya ke situ kan. Sebab tu kalau kita baca ayat Quran, dia akan banyak benda ni akan memberi kita garis kita punya panduan apa kita perlu buat kan. Sebab dalam umat-umat terdahulu Allah cerita pun dia dah ada benda ni. Dia dah kisah dia ada kisah yang telah dilalui kan. Sebab tu dalam Fatihah kita baca kan, bila kita minta petunjuk, ihdinas siratal mustaqim, tunjuk siapa yang kita minta? Siratal ladzina an'amta alaihim, maknanya jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat, maknanya yang Allah telah akui, Allah telah bagi, macam para sahabat yang telah diakui apa yang dia lakukan, mendapat surga Allah kan. Dan kita jangan jadi orang yang dimurkai dan orang yang sesat. Itu dari segi kita faham macam mana agama. Tapi macam Nazmi cerita tadi, macam mana dia membina diri dia kan, maknanya dalam etika dia bekerja tu memang kita kadang-kadang mudah terpengaruh dengan macam-macam. Betul. Kadang kita galit tengok YouTube, kita tengok kan. Maknanya benda-benda kadang kita dah bahasa dah berlalu gitu kan. Betul. Tak tahu nanti dah petang Tak tahu dah dah makan tengah hari dah. Dah waktu tengah hari jadi masuk macam tadilah, maknanya pengisian diri kita tu kita yang sendiri kena. Bila kita niatkan Allah tu, kita dah niat aku nak bismillah. Maknanya dengan kita baca bismillah tu, dia dah menyentuh dah jiwa kita. Apa yang kita nak buat kan. Macam Hafiz cakap tadi lah, macam bila kita mula stop, kita tak dengar muzik, kita dengar zikir, kita baca Al-Quran, dia akan automatik nanti benda tu dia akan, benda yang selama ni mengganggu mungkin kita benda tu mengisi ruang tu kan. Tapi kita kan dah fokus dah benda yang baik kan. Macam selalunya kita kalau kita biasa dengar zikir, kita dengar podcast yang cerita tentang ataupun ceramah agama yang dia nampak benda tu memberikan satu clear mind dia kan. Maknanya pandangan orang kadang bercakap macam Najmi bagi ayat tadi kan, saya pun tak fikir ayat tu sebenarnya tentang mungkin kita boleh nampak dari sudut bila kita nak buat sesuatu kepada Rasulullah, kenapa dia suruh sedekah dulu kan. Maknanya ada something yang, sesuatu yang nak disampaikan pada kita tu. Sibuk nak jumpa Rasulullah, mungkin nak tanya tu, nak tanya ni. Tapi benda yang mudah Allah suruh amalkan tu, tak nak buat, bukan tak nak buat lah, macam tak nak tanya lagi, nak tanya lagi apa lagi boleh nak buat kebaikan apa lagi kan. Dia yang bersedekah tu yang dah bagi lama dah, dia macam betul kan, itu yang orang kata macam simple lah, semudah tu kan. Semudah itu mendapat amalan yang ganjaran yang orang kata berlipat kali ganda. Kita mungkin abaikan, tapi kita nak tanya yang lagi yang lagi power, lagi banyak syafaat itu di antaranya lah. Mungkin kalau kita lihat dari sudut kita mengaplikasikan apa-apa juga ayat-ayat yang kita baca daripada Al-Quran. Dia semuanya sumber dia lah untuk memberikan kita ingatan dan juga dia jalan yang dia bagi tu jalan yang lurus lah sebenarnya kan, jalan yang mudah. Siratal mustaqim. Betul. Dia agak menarik dia sebab hubung kait dia, sebab daripada cara Nazmi kupas kan pasal distraction. Lepas tu Ustaz pula cakap macam mana kita sandarkan niat tu kepada Allah kan. Tu mungkin salah satu benda kenapa kadang-kadang kadang-kadang ni kat Facebook kadang-kadang ada orang tulis macam, aku ni pergi kerja, pergi gelap, balik pun gelap. Mungkin
dia punya, yalah macam dia punya terasa masa tu berlalu sampai macam tu. Cepat. Kan? Dia masa macam aku ni pergi kerja macam takat pergi kerja je. Dia punca dia macam tu. So kan kita tak dapat macam niat kan, contoh niat. Niat ni dia lah lintasan dalam hati kita kan. Betul. Jadi kadang orang tak faham dia punya nilai niat tu. Kan? Kadang secara umumnya dia mesti ada intention lah. Maksudnya kita mungkin lebih mudah faham intention lah. Maknanya semua orang dia buat apa-apa pun dia ada intention dia buat tu. Apa dia nak buat tu? Betul. Paling mudah kita keluar lah, macam orang pergi kerja kan. Dia pagi-pagi bangun pagi dia pergi tempat tu. Mesti dia sebab dia cari duit kat situ ke, rezeki kat situ dia kan. Sebab nak elak jam lah. Tapi kalau dia faham jadi juga dia pergi tu untuk rezeki mencari rezeki Allah suruh buat benda ni. Dia ubah dia punya cara dia faham benda tu, niat dia tu. Dan dia tak nampak dah benda tu macam satu kerugian benda dia. Pagi-pagi balik petang kita. Sebab dia akan menjaga tertib yang apa dia kena buat. Kalau dia bekerja, dia kena buat kerja apa yang dia suruh. Kan, dia tak mengelat, dia buat dapat amanah. Jadi dia akan datang benda tu. Yang masalah dia sekarang ialah kita niat ada. Bukan memang semua ada niat, tapi niat tu tak letak pada awalnya kerana Allah. Macam tak dia niat tu dia tak bangun bisa pagi, kuat lah. semata-mata nak pergi tu. Betul bangun pagi tadi, ni nak solat subuh dulu, lepas tu kita baru keluar rumah, elok-elok kan, berdoa tu. Minta Allah mudahkan semua urusan kita. Mungkin dia akan rasa keberkatan tu. Mana dari segi masa, dari segi apa yang dia akan dapat. Jadi masa pengisian dia satu hari tu dia dah tak rasa. Walaupun dia berkejam-kejam dia buat kerja tu, tapi sebabkan kesungguhan dia niat mencari rezeki kerana anak isteri yang Allah perintahkan dia kena cari. Jadi dia dapat walaupun mungkin tak banyak orang lain, tapi dia akan rasa berkat. Betul. Yang jadi manusia selalu fikir bukan-bukan ni, dia niat tu dia tak macam tak fine tune lah kan. Niat kita lah. Maknanya dia kat dunia dah satu dia dapat mungkin sia-sia, mungkin dia rasa satu perasaan yang tak menepati apa yang dia rasa kan. Tapi bila akhirat pun dia akan rugi gitu je. Jadi kita bila orang menjaga niat dia kerana Allah, dia akan tetap jaga hubungan dia waktu-waktu yang Allah perintahkan dia untuk ibadah, solat. Dia akan tetap jaga. Sebab dia dah sandarkan. Dia sandar daripada Allah, mana nak bergantung. Jadi dia tengah hari ke, dia akan minta, ya Allah rezeki aku mudahkan urusan aku apa, ada masalah. Dia akan ngadu pada Allah. Sebab dia akan jadi cantik je. Hati dia akan rasa, dia akan sentiasa teringat dekat Allah. Ingat Allah. Tebuk. Betul-betul dia susah, dia akan cepat-cepat dia angkat tangan minta doa. Ataupun masa solat dia akan tumpu minta, ya Allah tolong awak. Jadi solat dia pun jadi khusyuk. Dia tak ada melayang-layang. Dia melayang nak buat tapi apa. dia tetap lagi meeting pula, pening aku. Itu betul juga. Dia adakah ada keluhan ataupun memang rutin dia? Betul. Dia macam mungkin disebabkan ialah satu benda yang dia perlu keluar pagi sebab dia nak elak jam. So memang bila balik kena hadap jam. Jadi rutin yang dia memang kena rutin dah. Kita apapun hidup memang satu rutin kan. Tapi bila dia melaksanakan atas apa yang dia rutinkan tu, buat atas kerana Allah tu, dia mesti akan dapat sesuatu lebih. Betul. Dia kena keep dia punya productivity tu lah. Maksudnya sepanjang hari dia kerja tu, adakah rutin dia sama ataupun dia buat something yang dia rasa dia syukur dengan rutin dia. Contohnya macam walaupun sekecil dia buat benda sama, contohnya lah dia kata monowork kan. Contohnya macam saya buat kan, menulis ayat-ayat. Itulah contohnya saya buat Iqra. Tulis satu hari buat tulis saja, tekan huruf Arab. Sebab lepas tu alif di atas alif, lepas tu tengok balik alignment okey ke tak. Kan macam monowork kan. Tapi setengah orang macam dia tak fikir yang dia buat kerja tu macam produktif tau. Kadang-kadang kita kena tahu yang macam kadang-kadang kita boleh siapkan kerja tu dalam masa yang tepat adalah satu kesyukuran. Betul. Semua orang macam dia kerja sama je, semalam kerja sama je. Kadang-kadang ada orang yang boleh increase dia punya level of the productivity kan. Hari ni buat 5, esok buat 6. Boleh kan. Tapi
setakat boleh buat cukup, jangan kurang tu pun cukup lah. Betul. Kat situ pun dah rasa yalah syukur kan, tanda kita orang kata ingat pada Allah kan, yang kita apa yang Allah bagi tu kita rasa kecukupan tu kan. Tu pun dah orang kata niat tu pun dah diguna pakai dengan bagus lah kan. Betul. Dia banyak lah dalam Al-Quran sebenarnya dia yang membetulkan kita punya alignment kehidupan kita kan. Benda tadi memang semua orang pun sebenarnya buat kerja benda yang berulang-ulang satu hari kan. Betul. Macam kita solat. Kan itu juga kita baca Fatihah juga kan. Tapi sebabkan kenapa kita boleh fokus? Bila kita menambah baik kita kata dalam hari ni, mungkin hubungan kita dengan Allah tu berbeza bukan masa kita gembira dengan masa kita dalam kesusahan. Betul. Jadi itu rutin kehidupan, tapi bila kita memaknai kehidupan kita tu dengan nilai yang ada di akhirat nanti, kita akan rasa dia sendirilah dalaman kita kan, macam tadi Nazul cakap, sebab bila akhirat tu dia punya dimensi dia ialah kerohanian kan. Kita akan rasa situ dia datang ketenangan tu. Dia datang ketenangan. Walaupun dia kata berserabut hari tu, apa semua kena marah semua gitu. Tapi disebabkan dia boleh cari kedamaian tu dengan cara Allah Ta'ala tu. Dia kan macam kita redha, kita terima takdir. Kita berdamai dengan apa keadaan kita, urusan kita. Kita kan subhanallah, kita akan baca Maha Suci Engkau ya Allah. Jadi waktu dia sujud, waktu dia rukuk, waktu dia baca antara dua duduk kan, duduk antara dua sujud tu, jadi dia akan rasa bila dia membaca tu betul-betul rasa menikmati. Apatah lagi kalau kita macam dalam kita dalam tekanan kan, susah kan, siapa lagi kita nak mengadu kan. Maknanya bila diadukan dia dengan Allah tu, memang kita akan rasa menikmati benda tu. Betul. Masa kita sibuk tu kan, kalau orang kerja betul lah kan, kerja yang ikut 75 995 kan, 995 kan. Pasal nak kalau orang busy kan, kalau ada masa rehat tu betul-betul dia rehat kan. Why not? kalau masa tu dia, yelah, bila orang kadang-kadang bila dia solat betul-betul lama orang solat. Faham tak? Padahal main phone apa kan, tapi maksudnya yelah, sebab benda tu kan dia macam melarikan dia escapism untuk daripada dia busy tu kan. Yelah, daripada kita lari nak solat lama kan, solat, solat lah kan. Tapi solat lama tu sebab nak rehat je sebenarnya. Tapi why not kita macam masa solat tu kita betul-betul minta lah yang dalam kesibukan kita tu rendahkan kita punya stres. Jangan lupa benda tu lah. Setengah orang bila nak solat lepas solat tu main phone sebab solat lama tu aku solat kan. Sebab dia nak lari je sebenarnya. Masa tu kan diguna pakai sebenarnya, guna pakai dengan baik lah. Kita minta kat Tuhan lah, instead daripada kita relax, santai, baring dalam surau kan. Cubalah kita minta dulu, rendahkan kita punya cari ketenangan sebentar. Cari ketenangan betul lah, bukan kita mencuri masa tu. Betul. So kadang-kadang kita boleh salah faham juga sebenarnya bila berkenaan dengan, yelah macam orang kata yelah memang betul, bila kita beribadah dengan betul tu dapat ketenangan. Cuma kadang-kadang orang salah erti, kalau aku duduk saja iktikaf pun kira ibadah tak? Tapi itulah, kalau iktikaf tapi main phone, itu kan. Itu dah lain tu kan. Nambahkan lagi. Itu take off. Off lah. Dia off kan. Take off kan. I take off. I take off. Dah kira dah lain pula tu kan. Jadi dia kadang-kadang tu lah macam, tapi betul lah bila berkenaan dengan kenapa saya sentuh pasal topik ni, sebab kita kadang memang kita dah hidup ni penuh dengan benda yang distraction. Macam Nazmi cakap, kadang-kadang kerja pun boleh jadi satu distraction. Jadi satu distraction. Tapi macam mana kita nak realign balik ataupun kita nak betulkan balik niat kita, ataupun dari segi orang kata pekerjaan semua tu kan, macam mana kita nak bagi, yelah especially kita sebagai seorang Muslim, kita memang banyak orang kata macam Allah bagi kita macam peluang untuk
setiap pekerjaan yang kita buat ataupun apa saja kan. Macam tak kisahlah pekerjaan di tempat kerja ataupun contohnya berada di rumah macam kemas rumah sebagainya kan. Boleh jadi satu ibadah. Walaupun benda tu contoh macam katakan takat mop lantai kan. Tapi kalau kita buat betul-betul niat tu betul dapat pahala Betul, kan. Macam kita batu pinggan, kita minum air kan. Maknanya, Betul. kadang kita minum air, kita tak baca bismillah. Dan mana tersia je kita minum tu. Tapi kalau kita minum dengan kita baca bismillah, dia berbeza. Betul. Maknanya, setiap apa yang kita lakukan tu, dia akan bagaimana kita menjadikan dia ibadah tu lah tadi niat kita. Maknanya niat kita tu masukkan dia kerana Allah. Maknanya bila kita niat kerana Allah, dia mesti ada dia punya intact dia. Maknanya kita dengan Allah ni, Allah tahu apa kita buat. Allah minta tolong dengan Allah. Jadi dia akan ada hubungan yang kuat lah. Makin dekat, makin maknanya the connection tu makin lama makin dia. Antaranya cara kita mengingati Allah. Betul. Selain daripada kita menyebut kan, menyebut subhanallah. Tapi dengan itu juga bila kita baca bismillah tadi, kita dah teringat dah Allah yang menjadikan air ni. Bukan air tu yang mengenyangkan, tapi Allah lah yang mengenyangkan, memberikan, hilangkan dahaga. Dia kita akan alhamdulillah, terima kasih ya Allah kan, bagi kita hilang dahaga. Jadi dia akan datang, dia punya macam-macam dia punya pahala ataupun nilai akhirat. Malah dunia tu kita akan rasa berkat aja kan. Betul. Minum air pun Jangan rasa macam dia tak rasa macam kita minum nak kubu-kubu kan. Menikmati. Ataupun katakan contoh minum air kan. Kalau minum air ni lah, contoh macam minum air teh ke apa kan. Walaupun air tu teh tu tawar pun minum je macam biasa kan. Tak ada macam tawar lah pula. Kadang kita kan contoh yalah kita ni Mamak gula lebih je. Contoh tawar minta mamak buat teh tarik suam dapat tu bukan suam tapi panas lah. Panas lah pula kan. Ni ais ni kan. Ais kosong lah. Dia adu je dia punya kan. Tapi kalau kita sentiasa macam panas kan. Kita tunggu tiup dulu kan. Tak pun cakap ada ais kan. Cara kita cara betul. Cara kita mendekati bila benda tu tak kena kan. Itu cara kita dekat moral tu kita lah. Moral tu yang macam Nazmi cakap. Betul. Maknanya itulah dia membina kita punya spirit akhirat tadi kan. Kerohanian. Maknanya yang kita bina tu ialah dimensi kerohanian lah, maksudnya yang kita nak hidupkan tu jiwa kita kan. Apa pun dalam kita buat tu jiwa kita tu yang sentiasa ingat Allah. Dia yang beri rezeki, dia yang walaupun sikit walaupun banyak, panas ke sejuk ke, kita akan menikmati benda tu sebenarnya. Itu yang kita rasa keberkatan. Betul. Tak adalah mengungut kan. Dapat kan dia dah kira nak bayar apa. Alah habis gitu je kan. Padahal dia tak ingat, tapi kalau dia sabar buat ni kan. Dia akan rasa lah hidup tu ada makna dah. Macam mana. Dulu kita pernah cerita yang pasal sabar tu. Kalau kita dalam keadaan yang marah, beza dengan kita dalam keadaan yang tenang. Kalau kita ingat Allah, walau yang kalau kita parking walaupun pusing 3 kali pun dapat alhamdulillah. Betul. Kalau kita dalam keadaan yang marah dapat pun. Ada pun parking punya payah macam tu kan. Lepas tu dah ada orang nak keluar kan. Dah duduk dalam kereta. Keluarlah aku ni. Aku dah tunggu lama bagi signal lama kot. Boleh lah kau ni. Apa kau nak cari waste kau? Tekanlah masa tengah drive tu. Ada bini kau boleh tekan. Betul. Tapi kalau dia macam tu lah, bila kita orang kata tu lah, macam kita balik kepada pendekatan lah. Cara kita bereaksi, pendekatan kita, dia akan rasa lain. Sebab tu agama tu dia membimbing kita ke arah kesempurnaan kan. Akhlak dia tu kan. Betul. Kadang geram juga kan. Orang nak keluar masa tu lah, dia main phone dengan kita. Dah bagi signal lah ni. Keluar. Allah Akbar. Itu lagi. Macam dekat tu dia masuk duit dulu kan. Dalam poket susun duit dulu. Bagus dia jalan. Tak perlu pusing kan. Pusing semua ni. Alamak. Mana tak syinggung tak lepas lah kan. Dah boleh tunggu pula. Dah U-turn. U-turn lah. Undur. Reverse. Allah Akbar. Masa tu yang orang kat belakang dia tu dah carut dah. Panjang kat belakang ni. Macam mana aku dah reverse kot. Aduh.
Tapi itulah Itulah cabaran kan. cabaran hidup lah. Kan. Dia memanglah manusia memang tak lari lah dengan Tapi rasa dia tu. bila kita buatnya tu Dia banyak kelakar lah bila tengok dia balik. banyak kemudahan. Lepas tu kita pun rasa tenang, walaupun benda tu kadang meributkan kita kan. Aduh. Okey. Jadi itulah dia tuan-puan semua untuk podcast kali ni. Tajuk dia hari ni dia lain sikit lah. Kita macam santai sikit. Sebab dia sebelum ni kita sentuh pasal berkenaan self-care kan. Dan macam-macam lah yang sebelum ni. Dia berkenaan apa lagi. Sekejap saya tengok balik. Instant Dia gratification. lebih kepada asas lah. Yang ni dia asas sikit kan. Kita bagi Betul, yang dia relax macam sikit. kita punya objektif kan bila kita nak baca Quran kan. Kenapa kita mengajak orang baca Al-Quran? Sebabnya itu dia nak membina dia punya kriteria kehidupan tu, ialah kita dapat daripada bila kita mengamalkan Al-Quran. Maknanya sebab tu kita berikhtiar dalam tim kita tu, kita nak Al-Quran tu macam mana kita extract dia cara yang orang kata apa, cara kehidupan kan. Yang boleh kesesuaian dia Nabi dah praktik kan. Nilai-nilai akhlak dalam Al-Quran. Betul. Jadi mesti ada sesuatu dalam Al-Quran yang kita baca tu. Macam Nazmi baca ayat tu, dia nampak macam mana benda tu dapat dia praktikkan. Itu yang sebenarnya pahala yang berganda lagi besar kan. Maknanya walaupun Allah itu satu huruf tu 10 kali ganda kebaikan. Apatah lagi kita yang memaknai betul-betul, memahami dan memahami. Betul. Dia punya pahala dia tu lagi tak. Dia tadabbur tu dah jadi satu benda yang lazim dalam kehidupan kita kan. Jadi kita dapat mengekang lah perkara-perkara yang Hafiz sebut tadi kan. Maknanya nak capai akhirat tu, inilah dia punya jalan dia. Okey, jadi itu dia tuan-puan untuk podcast kali ni. Inilah yang kita ceritalah. Kita berkongsi kan. Kita dengar pendapat daripada Nazmi macam mana. Lepas tu tentang apa, Nazmi ada sebut pasal apa tadi, pasal distraction. Lepas tu macam mana dia kembalikan fokus dia bila dia bekerja kan. Lepas tu macam mana yalah macam kehidupan ni, macam mana kita nak macam ustaz cakap, macam mana kita nak sandarkan niat tu, sandarkan dekat Allah kan. Sebab saya rasa macam yalah, kita semua tak lari daripada distraction kan. Cuma cara kita nak, orang kata nak kuatkan balik, ataupun orang kata nak daripada terlalai tu, macam mana kita nak patah balik semula supaya kita yalah setiap apa kerja, tak kisah pun apa jenis pekerjaan yang kita buat, dia tak kira gaji besar ke kecil ke, dia dah bukan pasal tu dah. Dia macam mana kita nak jadikan pekerjaan tu, tak kisahlah di pejabat ataupun di rumah kan, ataupun mungkin kita luangkan masa dengan anak-anak ataupun suami isteri semua. Jadi apa yang kita buat tu ada pahala di sisi Allah kan. Allah bagi ganjaran pahala. Jadi semoga podcast yang kali ni kan, yang kami sampaikan ni sedikit sebanyak dapat membuka orang kata macam satu cara berfikir lah, macam betul juga kan, selama ni aku fikir mungkin macam ni kan. Ataupun mungkin yalah, kita ni manusia, kita ada kita punya pandangan, kita punya prinsip kan. Tapi kadang-kadang tak salah untuk kita dengar supaya kita dapat kembangkan, memahami, terutamanya macam mana kita nak menggarap Al-Quran ni nak diterapkan dalam kehidupan. Jadi semoga kita berjumpa pada podcast yang akan datang dengan tajuk yang berbeza. Jadi kepada teman semua, terima kasih banyak-banyak yang mendengar podcast kami daripada awal sampai habis. Podcast kali ni dia agak panjang sikit sebab dia punya topik dia tu orang kata macam layman sikit kan, ada berkaitan dengan kita. Dan semoga kita berjumpa pada podcast yang akan datang. Jangan lupa untuk jaga diri, jaga kesihatan semua kan. Jangan lupa sentiasa baca Al-Quran. Kalau ada yang join kelas tadabbur, teruskan. Join kelas tafsir, teruskan. Kalau ada yang belum lagi join mana-mana kelas, cepat-cepat join. Lagi kita ada masa, kita ada peluang, cepat-cepat join kelas belajar mengaji. Tak kisahlah baru nak mengaji daripada Iqra' ke, ataupun sedang belajar mengaji Al-Quran, tajwid dan sebagainya. Semua tu kalau kita buat niat kerana Allah, insya-Allah ada ganjaran pahala yang besar. Jadi semoga kita jumpa pada podcast yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.